Saksi itu berkata, dia juga pernah melihat Bella berdiri di tempat sama lebih 10 jam semasa ke kondominium tersebut untuk berbuka puasa dengan Siti Bainun di sebuah restoran di Chowkit. Selain memaklumkan, tertuduh telah memberikan kertas dan pensil untuk Bella melukis dari pagi sampai ke malam. Saya rasa keadaan itu tidak selesa dan saya lihat Bella sampai nak tertidur. Balkis kemudian menjerit dan beritahu Bella nak tertidur. Siti Bainun dari biliknya menjerit kuat gila sampai kata lukis dan Bella kemudian menyambung lukisannya, katanya. Ini berkenaan dengan perbicaraan kes Bella pada hari ini di mahkamah, di mana seorang saksi telah mendedahkan atau membuat pengakuan terbaru. Berita ini telah dipetik dari portal berita Malaysia Kini, baru saja diterbitkan sebentar tadi. Tajuk berita ini, saksi nampak Bella baring di lantai tanpa alas, kesan lecur di leher. Seorang saksi memberitahu Mahkamah Session Kuala Lumpur bahawa dia nampak remaja perempuan sindrom Down itu yang dikenali sebagai Bella baring di lantai bilik Dobi di sebuah kondominium di Wangsa Maju tanpa dialas dengan selimut dan tilam, selain terdapat kesan lucur pada leher mangsa. Pegawai penyelidik undang-undang di sebuah firma Guaman, Suhana Zam, 40 tahun berkata, ketika itu dia ingin membuang sampah di bahagian bilik Dobi tersebut pada kira-kira 4 pagi. Pada hari itu katanya, saya telah melakukan kerja-kerja pejabat hingga jam 4 pagi. Semasa hendak membuang sampah, saya tidak membuka lampu. Saya tersepak Bella yang sedang baring di lantai bilik Dobi dan saya terkejut serta tergamam kerana itu kali pertama saya melihat Bella berada dalam keadaan tersebut. Kata saksi pendakwaan ke-8 itu semasa pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya Nur Aziza Mahmud pada perbicaraan kes pengasas rumah bonda Siti Bainun Ahmad Razali. Nur Aziza bertanya, "Kamu tersepak Bella dan apa tindakan kamu?" Suhana menjawab, "Bella baring mengiring sebelah kiri. Dia mengerekot. Saya terlanggar tapi dia tidak terkejut pun. Saya terhenti 10 hingga 15 saat. Saya pandang dia, saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat," katanya. "Lepas itu saya tutup dan kunci pintu. Lampu ditutup dan masuk bilik untuk tidur. Saya coba tidur, tetapi tidak boleh sebab terbayangkan keadaan Bella," kata Suhana. "Ketika itu kakak Haiza tidur sebelah saya dan saya cakap kepadanya, 'Akak tahu Bella tidur di mana?' Namun saya tidak memberitahunya sebab ketika itu Syahira ada bersama kami," katanya. Suhana berkata dia menyaksikan insiden itu ketika menghadiri majlis sambutan Hari Raya bersama Siti Bainun serta penghuni unit kondominium tersebut dengan kakak angkatnya Haiza pada 21 Mei 2021. "Saya tiba di sana dalam tengah hari dan merancang untuk duduk selama 2 hari, katanya. "Apabila saya masuk ke tempat itu, saya nampak Bella berdiri di tepi dinding, menghadap meja makan dan terdapat kecederaan pada leher Bella, yaitu kulitnya melecur serta merah-merah," katanya. Sambil memaklumkan, semasa jamuan hari raya itu, Bella berdiri di tepi peti ais dan hanya memakai kemeja T serta seluar. Ketika itu, Siti Bainun menyuruh seorang penghuni rumah yang dikenali sebagai Aida
menukar pakaian Bella selepas Kak Haiza memanggil Bella untuk menyertai sesi bersalaman di ruang tamu. Saya dengar Bainun cakap, "Betulkan butang baju itu? Bagi tinggi sedikit nanti orang nampak," kata Dera pula, katanya, sambil menambah mangsa kelihatan ceria dan tersenyum apabila dapat turut serta dalam sesi bersalaman itu. Saksi itu juga berkata, dia ada bertanya kepada Siti Bainun mengenai kecederaan Bella dan tertuduh memaklumkan bahwa mangsa main simbah-simbah air panas dengan adik-beradiknya. Nur Aziza sekali lagi bertanya, siapakah yang dikatakan adik-beradik Bella? Suhana menjawab, Aida dan Balkis, tidak termasuk Yasmin. Itu yang saya tahu. Saya cakap pada Siti Bainun, takkan kau biarkan budak-budak bergaduh macam itu. Dan Siti Bainun menjawab, saya tidak boleh nak buat apa sebab Aida kalau dah marah hilang akal, katanya. Semasa tidur di kondominium itu, pada April 2021, Suhana berkata, Bella berdiri di tepi dinding dan kelihatan tidak ceria, bermuka masam serta tidak berani memandang ke arahnya. Namun dia tidak berkata apa-apa dan hanya menonton televisyen. Di soal Nur Aziza berapa lama Bella berdiri di lokasi tersebut, dan Suhana menjawab, saya sampai di kondominium itu lebih kurang 9 malam dan masa saya sampai, Bella sudah berada di situ. Apabila saya nak masuk tidur pada pukul 12.30 malam, Bella masih di situ. Saya nampak Bella sedih, takut, tidak bercakap dan hanya pandang lantai. Nur Aziza sekali lagi bertanya, kamu ada bertanya kepada Siti Bainun kenapa Bella begitu? Suhana menjawab, Bella kena denda tetapi saya tidak tanya Siti Bainun. Bella didenda sebab apa, katanya. Nur Aziza bertanya lagi, kamu tidur di kondo itu berapa malam? Suhana menjawab, saya tidur hanya semalam, tapi Siti Bainun ajak saya ke rumah Zurianti karena ada sambutan hari jadi Jane, yaitu seorang daripada kanak-kanak di bawah jagaan Siti Bainun, dan Bella tidak ikut serta, ditinggalkan seorang diri di kondominium tersebut. Saksi itu berkata dia juga pernah melihat Bella berdiri di tempat sama lebih 10 jam semasa ke kondominium tersebut untuk berbuka puasa dengan Siti Bainun di sebuah restoran di Chowkit. Selain memaklumkan, tertuduh telah memberikan kertas dan pensil untuk Bella melukis dari pagi sampai ke malam. Saya rasa keadaan itu tidak selesa dan saya lihat Bella sampai nak tertidur. Balkis kemudian menjerit dan beritahu Bella nak tertidur. Siti Bainun dari biliknya menjerit, kuat gila, sambil kata lukis, dan Bella kemudian menyambung lukisannya, katanya. Siti Bainun 30 tahun mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan mengabai dan menganiaya remaja perempuan berusia 13 tahun itu, sehingga menyebabkan mangsa mengalami kecederaan fisikal serta emosi. Siti Bainun didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah kondominium di Wangsa Maju antara Februari dan Jun 2021 mengikut Section 31(1)(e) Akta Kanak-Kanak 2001 yang membawa hukuman maksimum penjara 20 tahun atau denda Rm50.000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Perbicaraan di hadapan Hakim Izralizam Sanusi bersambung 13 Jun ini. Baiklah, itulah berita yang baru kita terima pada malam ini. Oke, kita sama-sama menantikan keputusan daripada perbicaraan kes adik Bella ini. Semoga adik Bella akan mendapat keadilan yang sewajarnya dan
Siti Bainun jika didapati bersalah akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sekian isu hangat ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi.